Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Politik tanpa dendam dan kepentingan peribadi. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru supaya kita mendakap konsep negara hukum, iaitu negara yang berpaksikan perlembagaan dan bukan undang-undang rimba. Itulah yang beliau harapkan selepas krisis politik yang sedang berlaku sekarang selesai. Presiden Keadilan tersebut mengajak pemimpin politik supaya mengamalkan politik baharu yang waras tanpa dendam kesumat. Maknanya, orang ini perintah kamu jaga. Aku akan tekan kamu. Kamu penjagakan aku akan penjaga. Jadi itu dendam kesumat inilah yang patut dihentikan. Maknanya pentadbiran baru ini harus sedia menyatakan bahawa kita harus bermula babak baru politik yang lebih waras dan politik yang tidak menggalakkan dasar atau tindakan berdasarkan dendam kesumat. Ujar Anwar dalam satu rakaman video di Facebook beliau. Walau bagaimanapun, Anwar tidak mahu berkompromi dengan pendirian politik yang terlalu diheret dengan kepentingan peribadi. Ini termasuk amaran mengumpul kekayaan anak menantu dalam keadaan ekonomi yang merudum. Siapa yang berkuasa, nafsu serakah untuk kumpul kekayaan, kegelojohan untuk kaya secara haram melalui rasuah dan kepentingan peribadi mesti dihentikan, katanya. Mengulas mengenai tawaran jawatan Ketua Pembangkang Bertaraf Menteri Kanan, Anwar menyifatkannya sebagai satu penghinaan. Ya, ahli parlimen penting tapi nyawa dan kehidupan rakyat lebih penting. Dengan tambahan RM40,000 ke RM50,000, saya fikir ia satu penghinaan kepada saya. Orang nak dapat RM100 untuk anak-anak dan keluarga pun susah dan kamu pelawa kepada saya RM40,000 sebulan. Salah pilih. Saya terkejut bila ada pelawaan itu. Percubaan ini tidak sensitif dengan survival rakyat hari ini, kata Anwar. Justru beliau menegaskan politik yang baru dibina oleh Gabungan Pakatan Harapan merupakan politik bermaruah yang kembali kepada asas keluhuran perlembagaan, semangat silaturahim, memaafkan dan memulakan babak baharu dengan menginsafkan kelemahan kita masing-masing. Cuba memperbaiki supaya mengangkat martabat negara sebahagiannya dalam menangani COVID-19, seterusnya mengangkat kedudukan ekonomi rakyat, tegas Anwar. Namun Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam kenyataannya yang bercelaru pada 15 Ogos mahu pembangkang menerima tawaran Tan Sri Mahyadin Yassin seolah-olah ia bukan satu rasuah. Maka tawaran Perdana Menteri kepada semua parti politik bagi mendapatkan kepercayaan bersama terhadap kerajaan terkini supaya memberikan masa untuk menyelesaikan masalah sepatutnya diterima secara positif, katanya. Kononnya kerajaan dahulu bermasalah, maka sepatutnya masa diberikan kepada kerajaan hari ini agar dapat menyelesaikan masalah bersama. Janganlah disebabkan tidak boleh bersabar seketika. Kita akan menerima padah dan masalah yang lebih besar dan lebih berat untuk dipikul. Cukuplah menjadi pengajaran kepada rakyat terhadap kerajaan yang telah lama memerintah sehingga mereka dibejati dengan penyakit rasuah. Kemudian rakyat membuat perubahan kepada sebuah kerajaan yang menawarkan pelbagai janji sehingga berani merubah asas perlembagaan dan kedaulatan Islam dan akhirnya telah dijatuhkan, katanya. Beliau menggunakan COVID-19 untuk menegakkan benang basahnya bagi meneruskan kerajaan yang gagal ini. Tiba-tiba hari ini diganggu oleh mereka yang ingin merampas kuasa yang nyata menjadi masalah dan nyata pernah gagal menyelesaikan masalahnya. Maka peluang sepatutnya diberikan kepada kerajaan dalam tempoh yang sepatutnya dakwah hadi demi mempertahankan rasuah yang sedang berbunga. Pemimpin PAS lupa bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah perampas kuasa yang tidak pernah mendapat mandat rakyat dan tidak pernah sekali-kali dibuktikan keabsahannya di parlimen. Malah beliau menuduh pihak yang menolak tawaran rasuah itu sebagai tidak berperi kemanusiaan dan gila kuasa. Hanya mereka yang tidak berperi kemanusiaan sahaja tidak akan mempedulikan keadaan rakyat yang perlu diselamatkan sekarang. Maka
kalangan yang menolak pelawaan untuk bersatu padu menyelamatkan rakyat dan negara demi memenuhi kehendak politik peribadi yang sempit adalah kelompok gila kuasa yang tidak mempedulikan nyawa rakyat, tegas Hadi. Terdahulu pengerusi Pakatan Harapan Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah membidas Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional dan PAS yang dilihat mempermainkan isu halal dan haram dari aspek Islam sebagai alat politik semata-mata. Apa yang dahulunya haram boleh dihalalkan begitu saja demi survival politik apabila mereka di tahap nazak. Betullah dakwaan asal PAS. Islam terancam. Islam terancam kerana hukum halal haram dan dalil Islam mengikut selera politik mereka, bukan mengikut Islam. Tegas Raja Kamarul. Merampas kuasa ketika Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertugas lumus menentang kemarahan COVID-19 menerusi langkah Sheraton halal. Meminta darurat ditamatkan dan Parlimen bersidang supaya mandat rakyat dipulihkan. Haram. Tawaran habuan kepada pemimpin pembangkang agar kerajaan gagal boleh diteruskan. Halal. Menolak tawaran tersebut kerana menganggapnya rasuah. Haram. Secara terang-terangan, Hadi memfitnah Pakatan Harapan, merombak perlembagaan dan kedaulatan Islam sedangkan ia tidak pernah berlaku dalam tempoh 22 bulan gabungan tersebut memegang tampuk pemerintahan sebelum ini. Dengan jumlah keseluruhan kes sebanyak 1,404,899 dan 12,510 kematian setakat 15 Ogos, Hadi masih mahu kerajaan yang gagal ini diteruskan. Persoalan untuk Hadi, kebebalan apakah ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.